Cikgu PRS. Cikgu PRS. Kami. Siapa nama? Cikgu Zaidah. Cikgu Sanizan. Oh, Cikgu Sanizan. Cikgu Zaidah, Cikgu Zaidah. Cikgu Zaidah. Okey. Okey, Cikgu Lukman, kita mulakan . Okey, semua nampak tak? Nampak. Okay. Nampak. Nampak tak gambar dua orang handsome tu? Nampak? Oh. Mana satu yang lebih handsome? Kanan ke kiri? Kiri. Oh, kiri. Bagus dia pilih kiri tu. Okey, sekarang hari ni, selamat petang semua. Hari ni saya dengan Cikgu Wildan akan buat sharing lah tentang untuk kelab Pembimbingan Sebaya SK Malawar dan SK Power 5. SK Malawar tu sekolah awak dan SK Power 5 tu sekolah cikgu, sekolah praktikal tempat cikgu . Okey. Jadi tadi kita dah kenalkan antara satu sama lain. Okey, sekarang kita akan tengok dulu. Okey, apa yang kamu nampak dalam gambar ni? Boleh sebut tak? Kerjaya. Tak, kamu nampak sebenarnya adalah huruf, betul tak? Ya. Jadi ada banyak huruf. K, E, R, J, A, Y. Jadi ada 7 huruf kat sini. Jadi apa yang kamu dapat teka daripada huruf ni, kamu dapat teka tadi adalah perkataan kerjaya, betul tak? Okey. Sekarang kita tengok jawapan dia apa. Okay, we're done. Next. Ya, siapa yang jawab kerjaya tadi? Saya. Awal. Bagus awal. Dapat jawab. Belum sempat lagi, dah sempat jawab dah. Okey, tak apa. Okey, sekarang Cikgu Wildan akan terangkan definisi kerjaya. Okey, dipersilakan Cikgu Wildan. Buka mic Cikgu Wildan. Okey, jadi kamu sudah tahu tadi. Sekarang hari ini kita bincang pasal kerjaya. Jadi di sini siapa yang tahu kerjaya ni apa? Yang kamu fahamlah apa itu kerjaya? A2 kerjaya. Awal boleh boleh juga kongsi dengan kawan-kawan yang lain yang kamu faham pasal kerjaya. Pekerjaan masa hadapan. Ya, pandai. Siapa nih? Jaidin kan? Ya, tahniah Jaidin. Pekerjaan masa hadapan. Jadi hari ini kita bincang mengenai kerjaya, mengenai pekerjaan masa hadapan. So, mari kita tengok definisi sebenar kerjaya. Okey, mengikut Kamus Dewan, kerjaya adalah sebagai satu perjalanan atau kemajuan seseorang dalam sesuatu lapangan hidupnya yang dijadikan sebagai profesion ataupun pekerjaan pilihan sebagai satu cara untuk mencari nafkah. Okey, secara simple dia, kerjaya ni bermaksud dia macam kita ada satu aktiviti yang setiap hari kita lakukan. Contohnya kalau kita tengok ayah kita kan, ayah kita selalu buat apa? Kalau pagi-pagi mesti dia pergi kerja kan. Tujuan dia pergi kerja adalah untuk mencari nafkah. Mencari nafkah ni apa? Cari nafkah ni bermaksud dia cari duit lah untuk kita. Jadi kalau tidak kerja, tidak dapatlah kita makan kan. Ada duit. Jadi secara umum, kerjaya ni merupakan
suatu pekerjaan yang dilakukan secara harian dan tujuan dia adalah untuk mencari nafkah. Okey. Okey, ini perbezaan antara kerjaya dan pekerjaan. Apa perbezaan dia? Okey, jom kita tengok. Okey, dari segi makna, kerjaya dengan pekerjaan adalah, kalau pekerjaan dia merupakan tugas atau adalah aktiviti atau tugas yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh mata pencarian. Kalau kerjaya pula, kerjaya boleh ditarifkan sebagai perjalanan kehidupan kerja seorang individu. Okey, apa itu pekerjaan? Okey, pekerjaan tu lebih kepada perjalanan, dan kerjaya pun sama, lebih kurang je perjalanan. Maksudnya dia dalam proses kita mau bekerja, jadi kita dalam proses tu, kita dalam perjalanan untuk mencari. Sekarang ni kita, profesi kita adalah sebagai seorang murid kan. Jadi dalam proses untuk mendapat pekerjaan tu, kita kenalah melalui satu perjalanan di mana kita perlu belajar. Lepas sudah kita belajar tu, barulah kita memohon kerja. Sudah belajar di sekolah rendah, kita sambung balik sekolah menengah. Sudah di sekolah menengah, kita ambil universiti. Sudah di universiti, barulah kita apply pekerjaan. Okey, dari segi pertukaran pula, kalau pekerjaan ni, pertukaran dia perlu masa untuk wang. Manakala kalau kerjaya, masa untuk mengejar cita-cita seumur hidup anda. Jadi kalau konsep, kita tengok konsep pekerjaan tu apa. Okay, konsep dia, satu cara untuk memenuhi keperluan, manakala kalau kerjaya, penghujungnya sendiri. Maksudnya di akhir penghujung seseorang individu tu, apakah profession yang betul-betul ia lakukan. Contoh sebagai seorang cikgu kah, ataupun sebagai seorang businessman, ataupun sebagai seorang engineer. Jadi kalau pekerjaan dari segi tempoh adalah pendek, manakala kalau kerjaya tempoh dia adalah jangka panjang. Jadi pekerjaan ni tempoh dia pendek je. Contoh macam pekerjaan, kita buat sesuatu pekerjaan tu, kita ambil dalam tempoh yang pendek. Kalau dalam tempoh yang panjang, yang memakan bertahun-tahun, seperti macam 10 tahun kita bekerja, 20 tahun, malah ada yang lebih daripada 30 tahun. Jadi dari segi memerlukan, kalau pekerjaan ni dia memerlukan pendidikan dan juga kemahiran lain. Manakala kalau kerjaya, ia memerlukan latihan dalam bidang tertentu. So untuk memenuhi pekerjaan dan kerjaya ni, pendidikan, kemahiran dan latihan tu amat perlu. Oleh itu murid-murid perlu menjalani ataupun perlu ada ilmu. Sebab itulah kita kena belajar. Jadi lepas sudah belajar ni, barulah kita dapat mencari pekerjaan yang betul-betul sesuai dengan jiwa kita. Tapi kalau tidak ilmu, maka susahlah kita bekerja. Sebab untuk bekerja, untuk mencari kerja, kita perlu ilmu pengetahuan. Sebab itulah ibu bapa menghantar kamu untuk datang ke sekolah untuk menimba ilmu pengetahuan. Faham? Okey, manakala kalau fokus pada pekerjaan dan kerjaya, kalau fokus pada pekerjaan, pendapatan tetap dan keselamatan pekerjaan. Manakala kalau kerjaya ni dia lebih fokus kepada inovasi, belajar lebih banyak dan mengambil risiko. Itulah perbezaan, itulah perbandingan antara pekerjaan dan kerjaya. Okey, Cikgu Luqman. Okey, tadi kita dah dapatkan beza antara kerja dengan kerjaya. Kerja dengan kerjaya ni adalah dua benda yang berbeza, tapi nampak je sama, haluan je sama. Dia merupakan satu perjalanan, tapi dia terdapat sedikit perbezaan. Kalau kerjaya ni macam Cikgu dah cakap tadi lah, kerjaya ni memerlukan masa yang lebih panjang. Kalau kerja ni kita buat kerja macam potong rumput, kejap je kan. Kalau kerjaya ni macam doktor, kita mesti kerja untuk jangka masa yang lama. Jadi itulah sedikit yang cikgu nak ulas pasal kerja dan kerjaya ni. Okey, sekarang kita akan pergi ke... Okey, sebelum tu ada apa-apa soalan tak?
Ada apa soalan tak? Tak ada? Ya dah. Okey, tak apa. Okey, sekarang kita akan teruskan. Okey, Wildan. Okey, sekarang kita akan tengok jenis-jenis kerjaya dan kepentingannya. Okey. Okey, kerjaya yang pertama. Pegawai perhutanan. Siapa kat sini tahu apa itu pegawai perhutanan? Pernah dengar? Orang yang jaga hutan-hutan rimba. Bagus Aisyah. Orang yang jaga hutan-hutan rimba. Jadi dia jaga tempat hutan tu pula. Okey, jadi kita dapat tengok kat sini. Kalau kita tengok ni pegawai perhutanan ni dia gaji minimum dia adalah 2,000. Banyak tak 2,000? RM2,000 Malaysia. Banyaklah kan? Jadi Banyak. agak lumayan lah gaji dia. Dan gaji maksimum kalau dia belajar lebih tinggi, dia kerja lebih lama, dia boleh sampai gaji dia 9,551. Jadi agak tinggilah. Nak dekat 10,000 tau. Antara syarat untuk menjadi pegawai perhutanan ni, kita perlu ambil kat U nanti, awak kena ambil ijazah sarjana muda sains perhutanan. Dia ada kos-kos dia. Macam nanti kat U nanti awak kena pilih kos-kos dia. Mungkin sekarang ni awak baru nak masuk sekolah menengah kan. Sekolah menengah awak boleh ambil sains apa, nanti awak fikirlah, awak kena rancang dari sekarang. Dan kepentingan pegawai perhutanan ni adalah bertanggungjawab merancang, mengurus dan mengawal aktiviti-aktiviti perhutanan supaya sejajar dengan peraturan-peraturan dan dasar-dasar kerajaan. Jadi macam yang Aisyah cakap lah tadi, dia jaga hutan, lepas tu kalau ada aktiviti penebangan dengan pokok ke, pembalakan ke, dia yang urus. Lepas tu kalau nak buat tanah semula pokok, pegawai perhutanan yang urus. Jadi kerjaya pegawai perhutanan ni sesuai dengan seseorang yang suka bermain dengan benda nyata. Jadi benda nyata, pokok benda nyata. Jadi kalau awak minat main dengan macam apa ni? Macam minat dengan tumbuhan-tumbuhan. Tumbuhan-tumbuhan, benda-benda yang kita boleh lihat. Jadi kamu dapatlah pilih kerjaya ni kalau kamu minat betul dengan pokok. Siapa kat sini minat dengan pokok? Dia suka tanam pokok. Ada tak? Selalu lah, kadang-kadang pernah lah juga tanam-tanam pokok tapi akhirnya mati sebab first time try buat secara hidroponik. Jadi kita tengok Aisyah tadi, dia cakap dia pernah tanam pokok. Jadi dia belajar, betul tak? Kita tanam pokok, kita belajar. Lepas tu kalau kita minat, kita akan teruskan minat kita tu. Kita akan tanam pokok, kita akan cuba untuk bagi pokok tu hidup sihat apa kan. Okay, jadi inilah kerjaya pegawai perhutanan. Ada siapa kat sini nak jadi pegawai perhutanan tak? Rasa-rasa dalam diri dia nak jadi? Tak ada? Mungkin buka masa sekarang mungkin minat tu belum ada. Kalau awak cuba mungkin awak ada yang minat kan. Okay, sekarang ada soalan tak tentang pegawai perhutanan ni? Tapi kalau jelajah hutan memang best. Jelajah hutan? Pegawai perhutanan pun dia jelajah hutan, dia cari pokok-pokok, jenis-jenis pokok. Banyak lagi pegawai perhutanan ni. Dia urus semua perkara yang berkaitan dengan hutan. Jadi sekarang ada apa soalan? Tiada? Tiada, kita terus ke seterusnya. Okey, nampak tak gambar siapa ni? Nampak. Gambar siapa? Syak. Tak kenal. Tak kenal? Dalam KL Gangster tak kenal? Tidak kenal. Oh, Dia kenal macam pernah nampak KL apa namanya tu, tak ingat sudah. Tidak kenal nama tapi kenal muka. Macam pernah dia nampak ni di adalah TV. Dia selalu masuk TV, filem apa. Ni adalah Samsul Yusof. Biasanya cikgu tengok hari tu dia masuk dalam filem KL Gangster lah. Biasa dia terkenal kan. Jadi dia adalah kerja sebagai penyunting filem. Dia pelakon tapi dia juga seorang penyunting filem. Tahu tak penyunting filem? Tahu. Siapa kat sini tahu? Edit. Tak tahu? Edit filem.
Betul Aisyah, dia edit filem. Dia macam apa ni? Nilai filem tu, lepas tu dia pilih babak-babak yang sesuai kalau kita tengok kat sini. Jadi dia yang atur macam mana plot dia. Macam mula-mula bergaduh, lepas tu berlawan, lepas tu mati, dia ni mati. Dia yang buat plot cerita tu. Dan dia yang edit-edit gambar, video apa supaya jadi lebih menarik. Macam dia letak efek, tahu tak? Efek api, efek apa-apa. Jadi kita boleh tengok kat sini penyunting filem gaji minimum dia adalah 1,800 dan gaji maksimum dia adalah 2,200. Ini mungkin yang filem-filem yang biasa-biasa. Kalau filem yang dah top, dah terkenal kan, mungkin dia akan dapat dalam puluh-puluh ribu lah. Ini adalah gaji yang tak tetap lah. Okay, syarat dia adalah diploma pengurusan penyiaran dan diploma persembahan seni. Ni dalam bila masuk universiti nanti dia kena ambil course ni. Jadi kepentingan kita dah cerita dia tugas penyunting filem dan kerjaya penyunting filem ni sesuai dengan seseorang yang kreatif. Siapa rasa kat sini dia kreatif? Siapa rasa diri yang kreatif? Kalau kreatif setakat buat scrapbook, buat apa semua dari kotak DIY itu boleh lah. Boleh lah. Kalau mengarang? Kalau kreatif dalam mengarang? Macam dia Susah tulis sikit. cerita cikgu cakap. Susah sikit. Ada yang sini pandai mengarang. Kalau cikgu cakap BM dia A ke A plus ke. Ada tak? Maknanya dia pandai mengarang dalam BM penulisan dia. Cikgu cakap bagus awak tulis ni, cerita ni menarik. Dia tu seorang yang kreatif lah maknanya. Sebab dia boleh reka sesuatu keadaan, cerita, plot, betul tak? Kalau kita baca cerita dia, baca buku ni, oh menariknya buku ni. Lain dari yang lain. Jadi dia seorang yang kreatif lah. Kalau penyunting filem ni, selain dia sunting filem, dia susun-susun semua dialog tu, dia pun kena ke juga pandai berlakon? Itu mungkin dia perlulah sikit asas kemahiran tu. Tapi sebagai penyunting filem ni dia lebih kepada plot lah, dia lebih kepada mengurus filem tu. Mungkin dia boleh tunjuk sikit cara berlakon, tapi biasanya teknik lakonan tu pelakon tu sendiri yang kena mahir. Penyunting filem ni akan cari pelakon yang mahir, pelakon yang tak mahir untuk berlakon dalam filem dia. Jadi ada apa-apa lagi soalan? Tak ada? Okay, sekarang kita akan pergi ke kerjaya yang seterusnya. Okay, kerjaya ni. Ada yang tahu kah? Tahu. Tahu? Kerjaya apa tu? Forensik. Forensik biasanya dengan siapa? Bekerja sama dengan siapa? Dengan polis. 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 Okay, bagus. Dengan dengan frontliner tu pun dia bekerja juga. Frontliner. Ahli forensik ni. Siapa? Bukan frontliner COVID, yang frontliner jaga keselamatan semua. Oh, frontliner. Cikgu tak pastilah benda tu. Tapi cikgu rasa ahli forensik ni lebih kepada biasanya kes-kes pembunuhan kan. Kalau kita tengoklah daripada kes jenayah ke apa, pencurian ke apa. Sebab forensik ni kalau kita tengok kepentingan dia kat sini, kita tengok tugas dia menjalankan pemeriksaan luaran bagi memastikan mangsa jenayah atau menyiasat kes-kes pembunuhan. Jadi dia biasanya ahli forensik ni dia cari cap jari, kan? Dia cari cap jari. Dia macam detektif lah kalau kita tengok. Siapa kat sini tengok Detektif Conan? Saya. Saya tengok Detektif Conan. Dia macam, ya Allah. Dia, sekejap cikgu nak habis bateri. Dia kerja forensik ni dia siasat suatu perkara, dia cari cap jari, pastikan mangsa atau kes macam kes bunuh diri ke, kes kena bunuh ke. Jadi ahli forensik ni datang. Kalau polis tu tak dapat selesai, dia akan panggil ahli forensik ni. Kita dapat tengok sini, gaji minimum ahli forensik ni 2,300 dan gaji maksimum dia adalah 9,600. Agak tinggi, betul tak? Dan syarat untuk jadi ahli forensik ni kita dapat lihat ijazah sarjana muda sains kebujian dalam bidang berkaitan forensik. Jadi kena ambil kos pasal forensik lah nanti kat U ni.
syarat dia lah awak kena belajar rajin-rajin, kena pandai sains apa ni, kena giatlah sikit dalam bidang sains. Dan kerjaya ahli forensik ni sesuai dengan seseorang yang mempunyai sifat ingin tahu. Okay, sifat ingin tahu ni dia macam investigatif. Dia nak tahu apa yang terjadi. Macam kes ni berlaku, dia tanya kawan dia, kenapa jadi macam ni? Dia suka bertanya, orang yang investigatif ni. Siapa kat sini suka bertanya dalam kelas? Ada tak? Cikgu bagi-bagi apa dia suka tanya. Cikgu, macam ni ke cikgu? Macam ni ke cikgu? Jadi dia ni seorang yang investigatif. Okay, sekarang cikgu ada apa-apa soalan tak tentang ahli forensik ni? Siapa kat sini nak jadi ahli forensik? Saya. Nak jadi nak jadi detektif? Saya. Kena belajar lah pasal sains apa tu. Dia ada kaitan lah dengan sains tu. Okay. Sekarang cikgu serahkan kepada Cikgu Wildan sebab cikgu nak charge laptop jap. Okay. Cikgu Wildan teruskan. Okay, sekarang kita tengok pasal pekerjaan mengenai pegawai psikologi. Okay, pegawai psikologi ni apa? Siapa tahu di mana kamu boleh jumpa pegawai psikologi? Sekolah. Ya, sekolah. Kalau di sekolah siapa? Cikgu. Guru kaunseling. Ya, pandai. Guru kaunseling. Okay, jadi guru kaunseling ni selalu kamu nampak cikgu-cikgu buat apa? Yang cikgu guru kaunseling lah. Apa yang kamu selalu nampak cikgu buat? Tanya persoalan. Tanya persoalan? Menyelesaikan masalah-masalah. Menyelesaikan masalah. Okey. Contohnya masalah emosi. Bijak. Okey, dia kalau macam guru kaunseling kan, guru kaunseling di sekolah dia lebih kepada membantu murid-murid untuk menyelesaikan isu yang dialami oleh mereka. Contoh dia, kalau murid tu dia ada isu apa yang selalu berlaku. Contoh dia tak tahu kan cara isu bully, isu tidak tahu tidak tahu cara untuk mengingat, cara buat nota. Jadi contoh kita ambil isu bully kan. Kadang kalau mangsa bully ni, okey di sini siapa yang pernah dibuli? Pernah kah? Ada yang mengangguk. Okey, contoh kalau macam mangsa bully tadi kan. Okay, kalau mangsa bully kan dia tidak siapa-siapa kan. Dia mesti takut kan mau cerita sama kawan nanti kena pukul pula sama pembuli tu. Jadi dia boleh berkongsi ataupun bagi tahu sama guru kaunseling. Jadi waktu dia berbincang sama guru kaunseling tu, guru kaunseling dia akan memandu ataupun dia akan bantulah murid yang dibuli tu macam mana cara untuk mengatasi. Sama ada memberitahu kepada guru disiplin atau nanti dia bincanglah sama-sama sampai situasi itu selesai. Tapi tugas sebenar guru kaunseling ni adalah untuk hanya sebagai pembimbing sahaja. Jadi yang akan menjalankan tu, yang ambil tindakan tu murid tu tersebut. Faham? Faham kah? Faham. Kamu pernah jumpa guru kaunseling? Pernah. 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 Apa yang kamu Di selalu buat sekolah. kalau jumpa guru kaunseling di sekolah? Kalau lalu di tepi guru kaunseling bagi salam. Bagi salam. Kalau jumpa guru kaunseling sharing-sharing pernah? Oh, enggak pernah. Enggak pernah lagi. Aziati pernah berkongsi dengan guru kaunseling apa-apa cerita? Okey. Okey, jadi guru kaunseling ni bukan sahaja tempat untuk kita waktu ada masalah saja boleh jumpa. Boleh juga jadi tempat untuk kita berkongsi. Contoh dia macam kita mau berkongsi mengenai cara untuk kita belajar, cara untuk buat nota. Jadi
Jadi nanti guru kaunseling ni dia akan bagilah tunjuk ajar. Okey, yang ini cara untuk bernota yang sebenar. Dengan itu nanti kita mudahlah untuk memahami pelajaran kita pada ketika itu. Contoh kan sekarang kan kamu ada ni kah? Kamu ada UPSR kah? Tiada. Tiada UPSR. Tidak Tidak. UPSR. Tapi kamu kalau masuk form 1 nanti daripada penilaian guru lah kan? Ya. Iya. Penilaian markas masa di kelas ataupun PDPR. Lepas tu mungkin ada lagi diambil marka-marka ikut pertandingan ke. Begitu. Jadi kalau kamu mau minta pendapat daripada guru kaunseling nanti kamu boleh juga minta pendapat sama cikgu mengenai sekolah-sekolah mana nanti yang kamu mau pergi. Contoh kamu mau jadi apa tadi? Ahli forensik kan? Jadi kalau sebagai ahli forensik tu dia bolehlah apply sekolah menengah di mana? Di SMASH, sekolah menengah sains. Kamu tahu tak sekolah menengah sains? Di SMAC ke cikgu? Kalau Tahu. SMAC, siapa mau pergi SMAC? Adakah mau pergi SMAC? Tahu lah, masih fikir-fikir sebab saya mau masuk asrama. SMAC tu sekolah agama kan? Ya. Ya. Kamu tahu dari mana SMAC tu? Sekolah SMAC. Lalu mamak saya bagi tahu ada sekolah itu, sekolah ini, saya tahu dia apa sekolah punya nama sekolah dekat Sabah ni. Tapi tahu sikit-sikit je. Bagus. Cikgu pun asal daripada SMAC. Okey, seterusnya kita tengok gaji pegawai psikologi ni. Gaji minimum dia adalah 2,078. Manakala kalau maksimum boleh mencapai 9,548. Okey, ini cuma anggaran tau. Kita tidak tahu secara tepat dia, tapi ini cuma anggaran gaji minimum dan gaji maksimum seorang pegawai psikologi. Jadi kalau kamu berminat lah untuk masuk menjadikan seorang pegawai psikologi ini, kamu perlu ada ijazah sarjana muda bidang psikologi ataupun psikologi klinikal atau counseling. Sudah. Okey, ada siapa-siapa yang macam minat ke? Dia selalu kalau dia dengan kawan dia kan, kalau kawan dia macam ada masalah, mesti dia akan jumpa sama kamu. Kamu yang akan jadi pendengar yang setia. Adakah kamu ada kawan-kawan yang begitu? Atau Jarang kamu juga berlaku. jarang juga berlaku? Ada siapa-siapa yang macam kalau ada apa-apa masalah je mesti kawan tu jumpa sama dia? Adakah? Tidak. Tapi kalau kamu seorang yang suka mendengar macam seorang yang pandai mendengar, suka mendengar daripada luahan, daripada kawan-kawan, kamu boleh masuk dalam pegawai psikologi ni sebab apa kepentingan dia ni? Kepentingan dia perlu bertanggungjawab, merancang, melaksanakan dan menyelaras aktiviti yang berkaitan psikologi klinikal, kaunseling kepada klien. Klien ni maksudnya dia punya pelanggan lah. Maksudnya kalau macam cikgu, dia punya klien dia siapa? Murid-murid. Kalau guru kaunseling, klien dia kamu. Begitu. Faham? Okey, kerjaya pegawai psikologi ni sesuai dengan seorang yang suka bersosial. Sebab itulah cikgu mau tanya sama kamu. Kamu ni jenis yang macam mana? Adakah pernah kalau ada apa-apa masalah, kawan mesti rujuk kepada kamu? Jadi kamu ni jadi tempat cerita. Jadi kalau kamu seorang yang suka mendengar dan suka bersosial, kamu layak ataupun kamu boleh apply sebagai seorang pegawai psikologi nanti waktu sebagai pekerjaan kamu di masa hadapan. Okay, setakat ni semua faham? Ada apa-apa pertanyaan? Faham. Adakah siapa-siapa minat menjadi cikgu kaunseling? Tidak. Okey, kita teruskan pada pekerjaan seterusnya. Ni pegawai hartana. Okey. Siapa tahu pegawai hartana tu apa? Tak tahu. Okey. Sebelum tu, pegawai hartana ni dia gaji minimum dia adalah 2,094
ringgit, manakala kalau maksimum adalah sebanyak RM9,585. Jadi kalau mau siapa yang mau berminat untuk menjadi pegawai hartanah ataupun lebih, mungkin kamu selalu dengar ejen hartanah. Siapa pernah dengar ejen hartanah? Saya. Pernah? Ya, ejen hartanah lebih kurang macam pegawai hartanah. Okey, kepentingan tugas ini adalah tugas utama dia membuat ukur periksa, menyelidik dan menganalisis butir-butir mengenai harta tanah bagi tujuan menyediakan laporan penilaian. Di samping itu menyelia dan melatih kaki tangan bawahan. Jadi pegawai hartanah ni sesuai dengan seseorang yang suka mentadbir dan memimpin. Dengan kita tengok tadi tugas utama dia itu lebih kepada seseorang yang mempunyai kemahiran dalam mentadbir dan memimpin. Jadi siapa yang pandai mentadbir ataupun ada sifat-sifat kepimpinan tu sangat sesuai untuk menjadi pegawai hartanah. Okay, di sini siapa yang pernah ada jawatan di sekolah? Jadi pemimpin kah? Jadi ketua kelas kah? Jadi ketua kelas saya pernah masa tahun 2, lepas tu masa tahun 3 sampai sekarang saya jadi pembimbing rakan sebaya. Pernah jadi ketua kelas. Ketua kelas. Sama yang sekarang saya jadi ketua PRS. Inilah ni ketua Ya, PRS. tapi kalau saya tahun ni jadi setiausaha dalam pembimbing rakan sebaya. Okay, tanya kepada semua. Okay, jadi beberapa tu ada dia punya sifat kepimpinan sudah kan. Jadi bolehlah kalau kamu berminat sama pekerjaan pegawai hartanah ni, nanti waktu di universiti kamu boleh apply untuk ambil ijazah sarjana muda sains pengurusan harta tanah. Okay, semua faham kan? Okay, baiklah, kita terus kepada jurutera. Okay, gaji jurutera ni kalau minimum dia ataupun permulaan dia adalah RM2,529. Manakala kalau gaji maksimum adalah sebanyak RM9,643. Okay, kalau kita mau apply sebagai jurutera ni, kita perlu ada ijazah sarjana muda kejuruteraan. Apa kepentingan jurutera ni? Okay, kepentingan dia melaksanakan, menyelenggara dan pembaikan ke atas semua bangunan dan kemudahan awam serta mengawasi aspek kejuruteraan. Okay, siapa faham mengenai jurutera ni? Faham. Faham? Apa kepentingan dia? Cuba bayangkan kalau pekerjaan jurutera ni tiada. Cuba kamu bayangkan, ada kah tu bangunan-bangunan tu? Negara kita tidak maju. Ya, tidak maju. Tiada. Tidak bangunan kan? Bangunan pun tiada. Lepas tu apa lagi? Bangunan tu nanti kalau tiada orang selenggara, tahu kan maksud selenggara? Tahu. Okey, dia kalau macam tiada orang menambah baikan. Pandai. Kalau tiada orang macam mau kasih jaga tu bangunan, bangunan ni dia tidak selama-lamanya berdiri teguh macam gitu je. Kamu kadang nampak kan bangunan tu ada yang sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Itu semua perlu diselenggara mengikut tahap. Setiap tahun dia akan ada selenggara. So peranan jurutera ni dia ukurlah, dia tengok berapa lama bangunan ni boleh tahan. Lepas tu dia akan selia, dia akan baiki mana yang rosak dalam bangunan-bangunan tu. Jadi kalau tiada jurutera ni, susahlah negara untuk membangun seperti yang dikongsikan oleh kawan tadi. Okay. Kerjaya sebagai jurutera ni sesuai dengan seorang yang suka benda yang praktikal. Maksudnya dia kalau bab-bab kemahiran, dia bolehlah, dia mahir. Dia suka macam bertukang, dia boleh. Dia suka bertukang. Kalau ayah dia bertukang, dia pun ikut bertukang. Siapa ya orang yang macam gini? Saya. Kalau bapak saya bertukang-tukang, kadang-kadang saya tengok sejak. Kadang-kadang ada juga belajar sikit-sikit. Ada minat kah? Kalau tengok dorang lukis-lukis rumah tu untuk lukis-lukis bangunan untuk bina tu macam best je. Kalau lukis-lukis ni best lah. Okey. Kalau awal?
Ada minat. Ada minat. Jadi ada minat tak kalau mau jadi jurutera? Siapa yang minat mau Tapi, ya? tapi saya tidak bercita-cita untuk jadi jurutera. Oke. Siapa yang berminat? Awal berminat? Iya. Oke, awal berminat jurutera. Oke, kalau ini yang lain-lain siapa lagi berminat? Tidak berminat? Oke. Aziati? Tidak. Oke. Ada apa-apa persoalan mengenai jurutera? Ya, ada. Sebelum Beda. Oke, tidak. Oke, kita teruskan kepada juru audit. Tadi kita dengar, juru audit ni dia punya gaji minimum adalah RM2.094, manakala kalau maksimum adalah RM9.585. Jadi syarat untuk kita masuk menjadi seorang juru audit ni, dia kena ada ijazah sarjana muda perakaunan. Ini lebih pada akaun lah. Okay. Jadi kepentingan dia mengaudit dan menyediakan draft laporan audit akaun-akaun kerajaan, badan-badan berkanun, pihak berkuasa tempatan, majlis agama Islam dan lain-lain kumpulan wang. Jadi secara, kalau mau faham secara umum lah kan, juru audit ni dia tengok lah kamu punya akaun bank kamu. Dia tengok sana, lepas tu dia akan audit lah, dia tengok sama ada kamu punya audit ni betul ke tidak, ada yang kesalahan. Sebab juru audit ni amat penting dalam menjaga kita punya keuangan, terutamanya dalam sesebuah syarikat. Jadi kalau tidak juru audit ni, dia punya keuangan dia tu boleh tunggang langgang. Contoh macam dari segi kalau kita mau kalau kita sebuah syarikat tu dia kena pandai untuk mengurus keuangan. Jadi peranan juru audit ni dia kena betul-betul bijak. Peranan dia akan audit lah keuangan tu dia pergi mana. Contoh dalam syarikat tu dia ada bayar ataupun dia ada buat satu projek. Dalam satu projek tu dia juru audit ni dia akan tengok. Dia akan audit berapa kos yang diperlukan dan semuanya lah. Berapa kos dan apa-apa yang diperlukan, juru audit lah yang akan urus bab-bab keuangan sebuah syarikat. Jadi siapa yang mau jadi kejaya audit ni, dia perlu ada menjadi seorang yang sistematik dan teratur. Jadi siapa yang macam ada sifat yang sistematik dan teratur, dia bolehlah berkemampuan untuk menjadi juru audit. Sebab apa seorang yang sistematik dan teratur ni perlu sesuai? Sebab kalau untuk menjadi seorang juru audit ni, dia perlu sangat-sangat teliti bab-bab mengaudit ni. Sebab kalau kita tidak teliti, dia akan berkemungkinan besar mendatangkan risiko sebuah syarikat tu dia punya keuangan tu hancur lah. Dia punya penyusunan, dia punya perbelanjaan keuangan sebuah syarikat tu akan hancur sebab tidak teliti. Jadi untuk menjadi seorang juru audit ni, seseorang individu tu perlulah ada sifat ataupun menjadi seseorang yang sangat sistematik dan teratur. Di sini siapa yang seseorang yang sistematik dan teratur? Maksudnya kalau dia buat kerja tu, dia akan buat dari A sampai Z. Contoh hari ini dia bercadang untuk buat kerja rumah matematik. Jadi dia akan susun jadual dia. Contoh pagi tu dia sudah rancang, dia mau sarapan dulu. Okey, sudah sarapan tu dia akan buat bahasa Melayu. Sudah dia buat bahasa Melayu, baru dia buat matematik. Jadi siapa yang selalu buat begitu? Dia ada rancangan tertentu. Saya tidak tulis jadual tapi saya main ingat je. Main ingat saja. Okey, boleh juga begitu. Kalau dia buat kerja pun dia akan lebih kepada sistematik lah. Maksudnya itulah dia susun sudah dia punya harian dia, macam
Hari ini dia mau buat ini, esok dia buat itu. Hari ini buat matematik, esok dia mau belajar belajar apa? Belajar sains. Lepas tu lusa dia ada aktiviti karate. Macam tu. Dia seorang yang sistematik dan teratur. Lepas tu kadang-kadang individu macam ni pun kalau dekat atas katil dia tu, dia setiap pagi dia akan susun dengan teratur. Dia akan tarik, biarkan tegang kasur tu. Lepas tu bantal pun disusun dengan elok. Kalau di atas meja sangat tersusun. Adakah kawan-kawan kamu di sekolah yang kamu nampak meja kawan dia teliti, tersusun sahaja. Tidak bersepah. Ada kamu jumpa kawan-kawan begitu? Atau kamu seorang yang sistematik dan teratur? Ada Ada. diri sendiri. Diri sendiri. Wah, bagus. Okey. Bagus. Siapa lagi? Okey, ada siapa yang berminat untuk menjadi juru audit? Tidak juga. Tidak. Okey. Okey, semua faham kan? Paham. Okey, baiklah. Kita teruskan. Okey, ahli zoologi. Okey, ahli zoologi ni cikgu serahkan kepada Cikgu Luqman untuk berkongsi dengan murid-murid. Cikgu Luqman, sila dipersilakan. Hello, dengarkah? Kenapa Dengar. gambar tak muncul ni? Sabar. Okey, nampak? Nampak. Okey, sekarang kita tengok ke kerjaya yang seterusnya, iaitu ahli zoologi. Siapa tahu zoologi tu apa? Penjaga hewan. Orang yang Penjaga haiwan. Menjaga haiwan. Keselamatan haiwan di zoo. Menjaga keselamatan haiwan di zoo. Okey, jadi kita nampak kat sini zoologi kan. Perkataan zoo tu maksudnya zoo lah kan. Zoo ni tempat yang simpan tempat yang ada haiwan-haiwan apa. Jadi ahli zoologi ni dia berkait dengan haiwan-haiwan, betul tak? Kalau kita tengok kat sini, gaji minimum ahli zoologi ni adalah RM2,084 dan gaji maksimum dia adalah RM9,551. Dan syarat untuk menjadi ahli zoologi ni kita perlu mengambil ijazah sarjana muda sains dalam bidang zoologi. Okay. Dan kita dapat lihat ini tugas sebagai ahli zoologi adalah merancang dan menjalankan projek-projek penyelidikan, analisis data, menulis dan menerbitkan laporan saintifik dan memastikan kebajikan haiwan. Jadi ahli zoologi dia berkait dengan haiwan lah. Jadi dia banyak berkait dengan haiwan, dia tulis laporan tentang haiwan. Siapa kat sini minat tengok National Geography ke pasal haiwan tu? Ada tak? Ya. Yang tengok pasal buaya ada, harimau ada. Kalau Yang kat TV tu. Kalau baca tentang maklumat haiwan tu memang saya suka. Best sangat. Oh. Kalau Aisyah dia minat tengok baca maklumat haiwan kan. Kalau tengok video atau rancangan TV, best tak? Best. Yes. Contohlah kan, pasal buaya. Tahu buaya? Bukan buaya manusia, buaya yang duduk di sungai. Ya, tahu. Tahu. Kan ada. Orang cakap semua lelaki macam buaya. Tapi sebenarnya buaya ni setia. Betul tak? Dia ada satu pasangan je sampai akhir hayat dia. Betul. Jadi jangan tuduh lelaki ni buaya apa kan. Kita kena selidik dulu macam mana dia. Contoh lah kan. Okay, ada kat sini ada yang minat haiwan tak? Contoh haiwan dia minat. Minat haiwan tapi bukan cita-cita untuk jadi ahli zoologi. Sama. Minat, sama juga cikgu. Okay, siapa kat sini? Bagi seorang satu haiwan yang dia minat. Okay, awal dulu. Awal minat haiwan apa? Kucing. Kucing. Kucing bunyi macam mana kucing?
Sama lah. Okay, Aisyah. Saya Apa? minat kucing dan kuda. Kuda bunyi macam mana? Kedekuk, betul tak? Itu bunyi tapak kakinya. Oh, dapat kaki dia. Kalau dia, agak susah lah bunyi kuda ni kan. Kalau kembar suka apa? Kembar cikgu tak ingat nama. Harimau. Harimau. Wih, karang. Soalan lagi? Singa. Betul lah, kembar kan. Dia lebih kurang je. Harimau dengan singa. Adik-adik. Kerang. Ada ni. Okay, tak apa. Okay, kalau Arwah, suka hewan apa? Arwah suka hewan apa? Apa? Gajah. Oh, gajah. Tapi suka Gajah dia makan apa, gajah? makan buah. Makan buah. Biasa dia makan tebu kan? Orang bagi dia tebu, dia makan tebu kan? Kalau tengok kat zoo lah. Kita tengok video dia bagi tebu. Kacang pun Kacang gajah pun- makan. Kacang pun dia suka. Jadi dia suka makanan-makanan yang dia ni macam suka makan makanan buah-buah macam tu lah, sayur-sayur, betul tak? Herbivore. Okay. Herbivore kalau belajar dalam sains. Okay. Kalau Aziati minat haiwan apa? Haiwan apa Aziati? Bukan Mak Aziati. Haiwan apa? Oh, tak dengar lah Aziati. Dengar kak? Semua dengar kah? Tidak. 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 Ada mic problem. Aziati, boleh? Tak apa, tulis. Tulis haiwan apa? Hamster. Hamster kecil-kecil tu kan? Comel kan? Hamster ni dia biasanya dia membiak dengan cepat lah. Ada kawan cikgu tu dia bela hamster kejap dah beranak lagi. Dah lah bagi kat orang. Tapi hamster ni susah nak jaga. Dia mudah kotor apa. Jadi dia bukan seseorang yang pembersih lah. Kena jaga, selalu jaga hamster ni. Okay, tak apa. Cikgu bukan apa, tak nak bagi ngantuk je. Okay, sekarang ada apa-apa soalan tak pasal ahli zoologi ni? Tak ada? Kejayaan ahli zoologi ni sesuai dengan seseorang yang suka melaksanakan suatu kerja sendiri dan bersifat ingin tahu. Macam ahli forensik lah, dia ingin tahu benda tu. Jadi dia baca pasal haiwan apa kan. Okay, sekarang ada apa-apa soalan tak tentang ahli zoologi ni? Tiada? Okay, sekarang kita pergi yang seterusnya. Okay, Cikgu Wildan, kita slide seterusnya. Juru fotografi. Handsome tak? Handsome tak yang gambar tu? Macam Cikgu Wildan tak? Boleh lah. Boleh lah. Nampak dia senyum. Tak apa, tak handsome tak apa. Janji senyum. Muka manis. Betul? Kita kalau muka dia handsome, perangai tak handsome, tak ada guna juga. Betul tak? Kalau muka cantik tapi perangai tak cantik, tak ada guna juga. Betul tak? Jadi, kita akan tengok kerja yang seterusnya adalah juru fotografi. Juru fotografi ni gaji minimum dia adalah 1,360 dan manakala gaji maksimum dia adalah 8,979. Ini anggaran kasar saja, mungkin ada yang dapat lebih, ada yang dapat kurang, bergantung kepada pekerjaan dia lah. Dia dapat tawaran banyak, jadi duit dapat masuk banyak. Dan syarat dia adalah diploma dalam bidang fotografi, ijazah sarjana muda dalam fotografi. Jadi dia boleh sambung mengaji lagi, boleh sambung master apa. Nanti kamu akan belajar dalam benda tu. Sekarang ni kamu akan naik sekolah menengah dulu, belajar rajin-rajin. Kalau tak belajar rajin, macam mana nak capai cita-cita kita, betul tak? Okay, sekarang kepentingan fotografi ni
Apa tugas fotografi? Dia tangkap gambar, betul tak? Jadi Ya. kalau kat majlis perkahwinan biasa nampak tak orang tangkap gambar? Ya. Selalu nampak kalau di majlis Selalu nampak? perkahwinan. Ya. Siapa kat sini suka tangkap gambar? Saya. Suka selfie ke? Selfie. Selfie Jarang buat muka. tangkap gambar. Tapi kalau sudah dapat tangkap gambar tu memang terus tangkap. Terus edit. Best lah kalau Terus tangkap edit. gambar. Tapi kalau sudah bosan letak terus. Oh, jadi tidaklah tangkap gambar. Tapi kalau gambar tak cantik, kita delete terus lah. Ya. Tangkap gambar letak beauty banyak-banyak. Macam fake. Orang nampak, comel dia. Jumpa depan-depan. Masya Allah. Apa ni? Tak pernah buat macam tu. Jadi fotografi ni dia pandai ambil gambar. Dia pandai ambil sudut. Betul tak? Ada orang ambil gambar buruk. Ada orang ambil gambar cantik je dia ambil. Pandai dia ambil. Jadi kejayaan guru fotografi ni sesuai dengan orang yang mempunyai idea dan kreativiti yang tinggi. Jadi orang kreatif. Bila dia tangkap gambar, dia tahu macam mana nak ambil, dia kreatif. Gambar dia lain daripada yang lain. Dan kepentingan juru fotografi ni kejayaan dia adalah bertanggungjawab membuat liputan filem, bersuara atau tidak dan membuat penggambaran rancangan khas. Ni untuk contoh yang kerja dalam berita ke apa, dia akan juru fotografi tu bukan maknanya dalam kita tengok kat majlis kahwin je. Kat berita ada kan yang rakam tu. Yang rakam berita apa, tempat kejadian, dia rakam apa yang terjadi. Lepas tu ada yang buat filem. Juru fotografi ni ada yang buat filem. Dan banyak lagi lah yang melibatkan kamera biasanya juru fotografi. Okay, ada apa-apa soalan tak? Tiada? Ada siapa kat sini mau jadi juru fotografi kah? Tak ada? Okay, tak apa. Kita yang seterusnya itu adalah agent insurans. Tahu tak insurans? Tahu. Insurans tu apa? Dia urus perniagaan duit. Betul awal. Dia adalah sejenis perniagaan yang mengurus keselamatan kita, kebajikan kita. Betul tak? Kalau kita bayar insurans, keselamatan dan kebajikan kita akan lebih terjamin. Betul? Jadi ejen insurans ni orang yang jual insurans tu. Jadi gaji minimum dia adalah 2,500 dan gaji maksimum adalah 5,000. Dan syarat untuk lulus ni dia tak perlu banyak pun untuk jadi ejen insurans ni. Sebab dia perlu lulus 5 subjek SPM dan ke atas sahaja. Dan kejayaan dia adalah pekerjaan dia bertanggungjawab mencari pelanggan dan menjual insurans kepada pelanggan. Jadi kalau dia jual insurans tu dia akan dapat commission daripada apa yang jual. Maknanya dia dapat untung. Macam dia jual 50 dia akan dapat RM5 ke daripada insurans yang dia jual tu. Jadi kalau seorang RM5, beratus-ratus orang dah berapa kan? 500. Jadi kejayaan insurans ni sesuai dengan seorang yang suka menarik perhatian orang. Siapa kat sini suka menarik perhatian orang? Dia macam siapa? Jaidin. Jaidin. Dia nakal kah dalam kelas? Nakal. Dia suka kacau orang kah? Tapi dia tidak pendiam. Tapi nakal. Dia tidak pendiam. Nakal. Okey, jadi dia ni seorang yang sukalah tarik perhatian orang, sukalah kacau orang kan. Dia pandai. Sukakah bergaul dengan dia? Siapa? Bolehlah. Dengan Jaidin lah. Jaidin dengan siapa seorang lagi? Bolehlah. Joydin. Ya. Jai dengan Joy. Boleh panggil Jai dengan Joy? Memang yang itulah nama yang kami panggil. Biasa nak panggil. Tapi kalau biasanya Joy dulu baru Jai. Jadi Joy dulu baru Jai. Jadi mana yang lebih menarik perhatian? Joy ke Jai? Jai. Jai. Oh, Jai.
Joy pun menarik perhatian. Masing-masing dia unik, betul tak? Ada orang minat joy, ada orang minat jive. Itulah manusia, dia ada minat benda tu, ada minat benda ni. Kita tak boleh salahkan minat orang lah. Tapi kita boleh perbaiki diri kita sendiri. Okay. Insurans. Kau ada kenal siapa yang jual insurans ke? Tak ada. Okay, tak apalah. Kalau tak ada, kita akan pergi ke seterusnya. Nak habis ni? Okay. Sekarang kita akan jawab quiz dan cikgu akan bagi link dekat komen, kamu buka boleh? Ya. Cikgu bagi masa 10 minit untuk jawab quiz Boleh kah? Wildan boleh share kah ni soalan quiz? Tu link cikgu Wildan bagi. Jawab dalam masa 10 minit. Nanti kita kembali dalam masa 10 minit. 3:47 macam tu. Boleh? Okay, jawab quiz. Dah jawab kah quiz? Cikgu lain kami tak kuat mau buka. Tak kuat. Kenapa? Cikgu. Jadi macam mana? Ya. Cikgu, saya nak dapat apalah, nak dapat tulis nama. Saya Kenapa dapat tak cek tulis nama. Tulis pendek Cikgu apa? kami Jangan dah dapat panjang-panjang. buka. Dah kuat lain. Dah kuat lain. Enggak kuat tak apa. Biar yang lain jawab. Awak tunggu je lah. Tak apa, nanti kita bincang sama-sama. Yang boleh jawab, jawab. Boleh? Tiada apa, tiada masalah. Kita boleh nanti. Kami cubalah dulu sampai boleh. Cuba. Cikgu pun lain tiada kuat juga ni. Kalau nama panjang, pendek je. Nama pendek je. Nama penuh awak je. Tak payah bin ke, tak payah nama ayah ke. Nama awak je. Tapi saya sudah tulis nama penuh saya. Bagus. Kalau boleh nama penuh tulis. Tak apa, tak ada masalah. Nama penuh ke, jangan nama samaran sudahlah. Nanti cikgu tak kenal. Sudah siap. Nanti tulis nama sayang. Siapa sayang? Cikgu tak kenal sayang. Cikgu, saya nak Okay. dapat cikgu. Tak dapat. Kenapa? Balik jadi macam mana? tekan Tidak tepat. dapat cikgu. Siapa yang dapat kat sini? Aisyah dapat? Dapat. Aisyah dapat? Tengah menjawab. Adwa dapat? Azati dapat? Aziati? Angguk kalau dapat. Dapat? Aziati tengah jawab tu rasanya. Dia baca. Boleh Aziati? Boleh jawab? Okey. Tu Jai dengan Joy. Tak boleh kah? Kalau tak boleh tutup dulu ni, nanti masuk balik. Cuba masuk Google Form. Tutup dulu Gmeet ni, masuk Google Form. Kalau tak boleh lah. Ataupun jawab dalam phone ke, dia boleh dalam phone pun boleh. Mungkin sebab buka Google Meet ni dia jadi slow sikit line. Baca mana tu cikgu? Awak keluar dulu Google Meet ni, lepas tu awak jawab form tu dulu. Macam mana? Nanti tak boleh buka link Macam mana tu. mau dapat link? Ya. Tapi tadi kan dah dapat kan kat WhatsApp kan? Ya. Tak apa, kita cubalah. Kalau tak boleh tak apalah.
Nanti kita bincang dulu lah. Catat. Hai kau salah sikit. Nanti Cikgu Wilda akan bagi link. Boleh tak? Kalau Cikgu Wilda bagi link nanti awak jawab pula. Ada masa nanti. Okey. Kira latihan untuk awak lah. Lagi satu. Dapat. Macam mana Cikgu Wilda? Okey. Boleh. Nanti cuba kamu try copy yang 5. Okey. Sudah try copy link. Sekejap ya. Cikgu tak ada nombor WhatsApp. Kalau tidak cikgu hantar melalui WhatsApp. Sudah copy. Sudah copy? Okey, kamu keluar daripada Google Meet ni. Lepas tu kamu paste link yang kamu sudah copy ni dalam Google. Okey. Ya. Okey. Dia terkeluar lah. Enggak, dia memang keluar tu. Ya. Kan dia keluar daripada Gmail. Awal boleh awal. Masih nak dapat tekan dia punya tempat nama, mau tulis nama tu. Kenapa tak dapat lah? Pakai laptop ke pakai phone? Laptop. Cuba pakai phone. Tak boleh phone? Tiada phone? Ada, kejap. Phone kena tulis lah. Macam mana Phone tu copy link, letak kat WhatsApp tu, buka WhatsApp phone. Tak boleh. Cubalah macam mana. Sebab kita nak bincang ni sikit. Cikgu Wildan, okey tak? Okey. Line masih clear walaupun di hutan. Saya kat pantai ni line pun clear. Hati-hati nanti kena saman. Tak apa, tak ada orang. Saya seorang je kat sini. Okey. Okey, siapa dah yang sudah jawab? Siapa? Aziati. Aziati dah siap. Aisyah sudah siap. Nanti cikgu buka, cikgu tengok Ada yang cikgu boleh nampak siapa yang dah jawab. Okey, setakat ni baru ada 2. Kenapa ni? Line kurang kuat Okey. Jawab satu kali je. Tak apa. Salah tak apa. Kita bincang. Okey, 3 orang baru jawab. Adwa, Aziati dan Aisyah. Okey, tak apa. Dapat 9/10 sebab yang soalan nombor Nombor berapa? Kejap, cek dulu nombor berapa tu, lupa sudah. Okey, tak apa. Nanti kita bincang Nombor yang mana 8. paling. Nanti yang banyak salah kita akan bincang, boleh? Yang ada salah lah, yang ada salah kita bincang. Yang betul kita tak payah bincang. Awal okey awal. Awal macam mana? Tak boleh, tak apalah, tak boleh nak buat macam mana. Kejap cikgu, sedang apa? Sedang jawab. Okey. Sekarang jawab. Okey, jawab elok-elok. Macam exam ni. Tapi exam untuk ni lah. Untuk waktu ni lah, bukan sampai awak ni untuk masuk sekolah ke apa. Exam kendiri.
Okay, cikgu tengok berapa orang dah. Okay, baru 3 orang lagi. Lagi 2 orang Udah dapat cikgu, udah dapat. Tak dapat. Jai, kamu pakai apa? Telefon kah atau komputer? Telepon. Saya kenapa pula tidak dapat? Saya pun tak tahu. Kenapa? Dapat. Saya pun pakai telepon juga. Dapat. Dah kuat lain kami. Kuat. Sudah. Sudah, buka mic. Kita teruskan je lah. Kalau tunggu awal seorang lagi tak apa. Kita teruskan je lah. Sebab masa Awal lagi. pun. Sudah. Awal. 5/10. Okey, semua sudah jawab. Okay. Sekarang cikgu akan tunjuk. Okay, Wildan. Stop dulu. Ya. Share screen. Sekejap cikgu nak tunjuk markah. Okay, nampak ah? Sekejap. Cikgu tengah present Okay, nampak? Nampak tak? Sekejap, cikgu tengok balik. Okay, sekejap. Okay, nampak tak? Nampak. Okay. Jadi kita dapat tengok di sini ada seorang 5, 7, 9 dan 10 markah. Okay, sekarang kita tengok mana soalan yang salah. Okay, Cikgu Wildan boleh bincang. Okay, soalan nombor 2 Cikgu Wildan. Okey, Nampak kita tak? tengok. Kita tengok apakah perbezaan antara dengarkah? Dengar bahkan? Apakah perbezaan antara kerjaya dengan pekerjaan? Apa jawapan dia ni? Siapa tahu? Siapa yang betul jawapan dia? Saya. Apa Saya. jawapan? Apa jawapan dia tu? A, B atau Pekerjaan masa untuk wang, manakala kerjaya masa untuk mengejar cita-cita seumur hidup. seumur hidup, pandai. Okey, seterusnya Cikgu Luqman. Okay, soalan yang seterusnya adalah soalan nombor 3. Kita tengok di sini. Ada seorang salah ni. Okay, pilih satu persamaan antara pekerjaan dan kerjaya. Okay, ada yang jawab kerjaya dan pekerjaan tidak memerlukan kemahiran. Salah. Jadi, pekerjaan ni dia memerlukan kemahiran, mana kerjaya ni dia memerlukan inovasi apa tadi kan. Kita dah belajar kan perbezaan pekerjaan dengan kerja kan. Dan kerjaya. Pekerjaan dengan kerja tu sama. Kerjaya ni lain sikit. Jadi kerjaya dan pekerjaan ni merupakan perjalanan dalam hidup. Macam cikgu cakap tadilah. Macam Cikgu Wildan terang tadi, kerjaya dan pekerjaan ni merupakan satu perjalanan. Jadi kita melalui suatu pengalaman apabila kita melakukan kedua-duanya. Contohnya kita kerja dan kita berkerjaya sebagai seorang cikgu ke, doktor ke.
Okey, boleh? Okey, sekarang kita tengok yang seterusnya. Okey, yang seterusnya semua betul. Semua betul. Okey, kepentingan ahli forensik. Tadi kita ada terangkan pasal ahli forensik. Jadi kat sini kita dapat lihat ada seorang cakap mengebumikan mayat ke tempat kuburan. Betulkah ahli forensik dia kerja macam tu? Ini macam tukang gali kubur ni. Jadi yang tukang gali kubur yang bawa mayat ke tempat kuburan, betul tak? Yang van jenazah apa tu? Bukan ahli forensik, kan? Jadi ahli forensik ni kerja dia menjalankan bedah siasat. Jadi dia siasat mayat tu. Kadang-kadang orang dia siasat bila ahli keluarga tak puas hati macam kenapa anak saya mati ke apa, dia suruh ahli forensik yang siasat. Jadi bukan kerja dia untuk mengumikan mayat. Kalau menangkap polis dan pembunuh ni kerja polis, betul tak? Okey. Sekarang nombor 7, okey Cikgu Wildan. Ni banyak ni salah, separuh salah. Baru salah. Okey, nombor 7 apa soalan? Kerjaya apakah yang tidak sesuai bagi individu yang mempunyai sifat ingin tahu yang tinggi? Kebanyakan dia menjawab apa ni? Pegawai forensik. Kerjaya apa yang tidak sesuai bagi individu yang mempunyai sifat ingin tahu yang tinggi? Betulkah pegawai forensik? Tidak, sebab pegawai forensik kan dia ingin tahu jadi dia siasat. Jadi sepatutnya pegawai forensik tu dia perlu ada sifat ingin tahu. Jadi jawapan dia adalah Cikgu. Cikgu. Kalau ahli zoologi pula, sifat ingin tahu dia lebih kepada tentang haiwan. Kalau dia tidak sifat ingin tahu pasal haiwan, macam mana dia mau jadi ahli zoologi kan? Macam mana dia mau kenal haiwan ni, dia kena jaga macam mana. Nanti dia letak ikan tu di dalam kotak. Dia nak tahu cara mau jaga ikan. Dia pun pelik, kenapa dia punya ikan ni asyik mati saja. Rupa-rupanya ikan tu tidak air. Matilah ikan tu kan. Itulah berbeza. Kalau orang tu ada ilmu sama tidak ilmu. Jadi dia perlu ada sifat ingin tahu yang tinggi lah. Mungkin waktu dia mau try tu, ikan tu tanpa air, dia ada sifat ingin tahu apakah yang berlaku kalau ikan tu tidak air. Boleh juga lah begitu. Tapi kalau macam pegawai forensik sama ahli zoologi ni, dia perlu ada sifat ingin tahu yang tinggi. Okay, semua faham kan? Faham. Okay, bagus. Okey. Terusnya. Nombor 8 pun. Imran seorang yang kreatif. Apakah kerja yang sesuai bagi Imran? Jurutera. Ada yang jawab jurutera. Kreatif. Okay, kalau lebih kepada kreatif ni betul juga jurutera, tapi lebih tepatnya adalah pelukis. Sebab seorang pelukis ni dia perlu ada banyak idea. So untuk ada banyak idea ni dia perlu menjadi seorang yang kreatif lah. Sebab seorang yang kreatif ni dia perlu ada membina macam-macam idea. Jadi kalau kamu tiada idea, tidak dapatlah kamu jadi pelukis. Okay, itu berbeza dia antara kalau pelukis, jurutera sama askar. Askar mungkin kamu cuma perlu macam kemahiran. Tapi kalau pelukis, kalau kemahiran kamu ada tapi kamu bukanlah seorang yang kreatif, kamu tidak dapat untuk menghasilkan sesuatu lukisan yang cantik. Okey, seterusnya Luha. Okey, seterusnya. Kepentingan kerjaya dalam hidup kita ialah memberi kita gaji yang lumayan. Betul ke? Betul ke kalau kita kerjaya ni sebab nak gaji lumayan? Bukan juga kan? Kerjaya ni lebih kepada minat, betul tak? Jadi, jawapan yang betul kat sini adalah menetapkan haluan hidup seseorang lebih teratur. Jika seseorang tu dia punya kerjaya dan cita-cita, dia akan berusaha untuk capai cita-cita dia. Jadi dia lebih teratur, dia pilih apa yang dia minat dan apa yang dia tak minat. Okay, ada yang jawab adalah membuat kita berjaya untuk jangka masa yang pendek. Betul ke? Kejap je kerja, lepas tu dia jadi doktor kejap, lepas tu dia berhenti. Mungkin sebab dia salah pilih kerjaya, betul tak? Ada juga orang macam tu, dia pilih nak jadi doktor, lepas tu dia belajar, punya belajar, stres apalah, dia tinggal doktor. Mungkin dia salah pilih kerjaya dan mungkin minat dia hanya minat tapi dia tak mendalami kerjaya tu. Jadi dengan orang tu bila dia dah faham kerjaya, dia dah tahu kerjaya ni macam mana,
dan dia belajar sungguh-sungguh, mungkin dia akan dapat kejayaan yang sesuai dengan diri dia. Okey, yang terakhir. Kerjaya memainkan peranan penting dalam hidup seseorang individu. Jelaskan akibat seseorang tidak mempunyai matlamat untuk mencapai kejayaan yang diinginkan. Okey, kalau seseorang tu tak ada matlamat untuk capai kejayaan itu, macam dia tak ada usaha, jadi dia tidak dapatlah menetapkan hala tuju hidup secara lebih teratur. Okey, ada yang cakap sini mempunyai pendapatan dan gaji lumayan. Okey, tak semestinya semua kejayaan itu menjaminkan pendapatan dan gaji yang lumayan. Mungkin gaji dia biasa-biasa je, tapi dia minat untuk kerja tu, betul tak? Jadi kalau orang tu dia punya matlamat untuk capai kejayaan dia tak punya matlamat, tak ada usaha, jadi dia tak dapatlah capai kejayaan yang dia nak. Okey. Itu sahaja untuk soalan kuis kita kali ini. Ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa soalan tak? Tiada? Semua boleh? Okey, sekarang cikgu nak semua tarik nafas dulu. Okey, tarik. Okey, hembus. Okey, tarik. Hembus. Okey, last. Tarik dalam-dalam. Okey, tarik. 1, 2, 3. Okey, hembus kuat-kuat. Okey, lega tak? Rasa lega? Okey. Sekarang kita nak habiskan kelas kita pada petang ni. Sharing kita. Okay, Cikgu Wildan. Okay, sekarang kita dah selesai soalan kuis. Okay, Cikgu Wildan. Okay, semua sudah jawabkan kuis, lepas tu kita sudah bincang. Jadi kita sudah di akhir kita punya aktiviti. Bolehkah cikgu minta awal untuk merumuskan pelajaran apa perkongsian kita hari ini? Awal boleh berkongsi sama kawan-kawan. Apa yang kita bincang hari ini? Cerita je apa yang kita buat hari Apa yang ini kamu kan. faham? Aziati, boleh bantu? Atau Aisyah? Aisyah mau? Boleh. Okey, Aisyah. Rumusannya, satu pekerjaan tu bukan hanya untuk mendapatkan gaji yang lumayan ataupun duit gaji kan, tapi sebenarnya pekerjaan dan kejayaan ni bergantung kepada rasa minat dan bidang yang kita ceburi. Ya, pandai. Okey, betul. Tepat sekali. Jadi, apa yang kita belajar hari ini kan ada banyak kerjaya dan setiap pekerjaan dan kerjaya tu dia ada kepentingannya. Jadi, tidak ada satu kerjaya tu yang dianggap yang okey, kerjaya ini yang paling penting. Kerjaya ini yang paling penting. Tak. Dia semua pekerjaya tu adalah penting dan kalau kita mau terlibat ataupun kita mau terlibat dalam kerjaya tu, kita kena ada yang paling utama adalah minat. Jadi kalau kamu tidak ada minat, kamu susahlah untuk tetap berada di profession tersebut. Contoh kamu tak minat jadi doktor, tapi kamu macam dipaksa untuk masuk dalam bidang doktor. Jadi nanti kamu tidak akan enjoy lah, kamu tidak akan suka dengan pekerjaan tersebut. Jadi apabila kamu bekerja pun, kamu bekerja secara tidak ikhlas sebab kamu merasa berat hati kerana kamu tidak minat pun bidang tersebut. Jadi dalam perbincangan kita hari ini, cikgu rumuskan bahawa kerjaya ini kalau kamu mau, betul-betul mau, kamu kena ada betul-betul minat. Jadi kamu kena tahu minat dulu, barulah kamu masuk dalam kerjaya tersebut. Jadi kalau sekarang ni, kalau kamu masih belum tahu lagi apa kerjaya yang kamu suka ataupun sesuai sama diri kamu, kamu boleh berjumpa sama guru bimbingan dan kaunseling. Itulah peranan guru bimbingan dan kaunseling. Dia akan bantu murid-murid untuk salah satu dia untuk bagi tahulah. Okey, contoh Aisyah. Aisyah ni seorang yang jenis
Orang yang jenis apa? Banyak cakap. Iya kah? Banyak cakap. Kalau saya jenis yang minat dengan sains. Okey. Contoh, Aisyah minat sains. Jadi guru kaunseling boleh membantu Aisyah dengan menyarankan, okey Aisyah, kalau Aisyah minat sains dan Aisyah mau jadi doktor, Aisyah boleh masuk sekolah SMASH, sekolah menengah sains. Ataupun kalau awal lah contoh, Jaidin minat kemahiran, okey Jaidin boleh masuk sekolah vocational, macam gitu. Jadi apa-apa mengenai diri kamu, kamu boleh rujuk sama guru kaunseling. Bukan hanya waktu kamu masalah sahaja. Jadi waktu kamu mau tahu pasal diri kamu, kamu boleh jumpa guru kaunseling. Guru kaunseling mahir lah bab-bab macam gini. Okay, faham semua? Faham. Faham. Okay, kita sekarang sudah habis. Jadi, cikgu ucap terima kasih kepada semua sebab berjaya hadir dan mengikuti kita punya aktiviti pada petang ini, walaupun cikgu tahu yang kamu sepatutnya kalau petang ni kadang-kadang ada yang tidur kan. Lebih-lebih sekarang ni hujan, lagi sedap kalau tidur kan, betul kah? Kak kamu belajar? Ten. Belajar kah? Ulang kaji? Kalau saya ada masa yang terluang, saya buka YouTube, tengok Tuition Academy YouTuber. Oh, bagus. Kawan-kawan yang lain macam mana? Belajar kalau kena suruh belajar kan, kalau ada kerja rumah buat di rumah. Terus kalau ada free time tidak. Bagus. Bagus, pandai. Siapkan kerja rumah, belajar kalau exam. Okey, cikgu tutup kita punya. Sabar dulu. Oh, ada lagi. Jadi nak cakap dulu sikit lah. Cikgu minta maaf lah kalau ada salah dan silap. Cikgu dengan Cikgu Wildan minta maaf lah kalau ada salah dan silap. Dan cikgu harap hari ini awak dapat manfaat lah dari apa yang kita buat hari ini. Dan dapat membuka semangat awak untuk mencapai cita-cita dan kejayaan yang awak minat lah suatu hari nanti. Dan kalau ada apa-apa masalah bolehlah PM. Ada apa-apa persoalan ke boleh PM cikgu atau Cikgu Wildan lah. Boleh? Okay, sekian sahaja untuk hari ini. Terima kasih semua. Okay, terima kasih banyak-banyak dan selamat berjaya untuk semua. Okay. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Bye. 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 Boleh live saja cikgu. Live lah. Boleh. Leave. Bye. Bye.